wangi pula kok nih. Walaupun tiada bau, tetap wangi. Saya jaga kok dari kok kecil sampai ke besar. Sekarang nih harga kok ratus-ratus. Sebab viral sudah kan. Nanti 2-3 tahun akan datang harga kok 70.000. Macam RX-Z. Saya tidak sabar mau tunggu. 70.000 bosku. Pasti kamu pikir yang bukan-bukan kan? Pokok viral. Nanti tahun-tahun akan datang kamu boleh bisnis pokok lidah jin atau snack plant. Oh ya, minggu lepas saya janji mau buat review pasal headphone. Pasal headphone yang itu. Jadi lepas ni lah saya akan buat review sebab turun rambut saya nih. Saya kasih bagus tuh rambut saya. Lepas ni kita sambung. Alright, see ya. Oke, assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Sekali lagi saya Ajili, dan kali ini saya mau share sama kamu tentang kebaikan pokok lidah jin dan juga keburukan pokok lidah jin. Sebelum tu, saya janji sama kamu minggu lepas tentang saya punya review headphone. Bukan review, dia lebih kepada pengalaman selepas pakai lebih kurang sebulan hingga 2 bulan. Tempo saya pakai, sama ada berbalik atau tidak kamu beli headphone ni. So kelebihan headphone ni, pertama dia fleksibel. Kamu boleh pusing-pusing dia, tidak ya? Kamu tengok ni, dia boleh pusing kiri kanan. Tidak boleh pusing 360 lah, dia lebih kurang 45 darjah dia boleh pusing. Bila kamu boleh pusing macam ni, senanglah kamu simpan dalam beg kamu. Kedua, saya suka dia punya design. Design dia simple, dia tidak terlalu banyak besi-besi tu. Ada setengah headphone dia pakai besi di atas tu untuk support headphone tu sendiri, tapi yang ni tiada. Ketiga, material yang digunakan untuk build headphone ni sendiri, ya dia jenis plastik tapi dia nampak tahan lasak. Tapi material di sini dengan di sini tidak sama. Dia ada sedikit lembut, soft touch. Dan material di bahagian ear cup ni, ini yang penting. Kalau ini dia jenis breathable material, di mana kamu pakai berjam-jam pun kamu tidak akan rasa terlalu panas berbanding dengan headphone biasa yang pakai Dunlop atau pure leather kalau tidak silap saya. Macam headphone lain pakai, selepas beberapa bulan dia akan start merekah kalau dia kena basah kering. Sebab kalau kita pakai headphone yang pure leather, kita akan berpeluh. Tentu orang bilang sweat, tak akan berpeluh. Bila berpeluh tu headphone akan basah, di bahagian ear cup tu. Bila dia basah, lepas tu dia kering, basah kering, macam sofa yang ada di rumah tu. Lepas tu dia akan berkelekat kulit kamu lah. Kamu faham maksud siapa. Keempat, kamu boleh cabut dia punya mic dan juga dia punya kabel. Dalam kotak tu kamu akan dapat 2 jenis kabel dan 1 mic yang boleh cabut. Bisa tutup sama kamu. Mic ni dia boleh cabut. Mungkin masa akan datang kamu boleh beli mic lain untuk plug di sini. Saya tidak pasti sama ada dia support yang lain. Mungkin kamu boleh try lepas kamu beli. Nanti saya try lah, nanti saya kasih tahu kamu boleh pakai ke tidak. Plug in saja. Kalau kamu rasa kamu mau dengar musik atau tengok movie saja, cabut. Simpan. 1 kabel khas untuk main game mobile atau PlayStation, sebab dia kabel tu dia ada built-in mic, di mana kamu tidak payah pakai mic yang tadi tu, kamu just pakai itu kabel. Dan kabel yang kedua, kabel khas untuk PC, di mana 1 untuk cocok di sini dan 1 lagi untuk cocok di PC. Yang saya baca di luar sana, di mana dorang buat feedback yang ini senang patah. Itu saya rasa ikut penggunaan masing-masing lah. Kalau kamu jenis yang terlalu agresif, mungkin dia punya dia ni, arm dia ni boleh patah. Ear cup ni kamu boleh beli di Shopee kalau kamu butuh kerja di color lain. Yang ini saja tidak boleh, yang ini boleh. Kamu boleh juga cuci. Kalau rasa macam banyak sudah daki di sana, kamu boleh cuci lah. Sebab dia boleh cabut dan pasang balik. Nanti saya pasang balik lah, sudah mau pasang.
Ini aku tembak saya. Ketunggu. Saya mau berkongsi lah sama kamu pasal ada satu pokok nih yang sedang viral sekarang ini di Facebook, sampai harga dia pun boleh mencapai ratus ringgit disebabkan orang cakap tumbuhan nih boleh tapis udara. Macam kita tinggallah sama ada betul atau tidak. Oke, jadi pokok ini dikenali sebagai snake plant atau lidah jin. Pertama saya mau share dulu apa kebaikan pokok ini lah. Kelebihan pokok ini kalau kamu simpan di dalam rumah atau kamu pelihara. Pertama, dia mudah dijaga, kurang kos, jarang kena matahari pun dia boleh survive, kurang air pun dia boleh survive. Oke, tapi mana-mana pokok pun dia perlu cahaya matahari, jadi jangan lupa letak pokok ini di kawasan yang ada boleh kena cahaya matahari. Kedua, dia boleh menyerap pencemaran udara. Kalau setakat satu pokok, dua pokok, tiga pokok dalam rumah, saya tidak yakin yang dia boleh serap semua jenis pencemaran dalam rumah. Ketiga, kaya dengan oksigen. Yes, betul, mana-mana pokok pun dia akan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Oke, next. Keempat, dia ada bau khas, boleh mengurangkan stres. Jadi pokok lidah jin ini sesuai diletak di tempat dapur dan juga bilik air. Kelima, yaitu yang terakhir, pada waktu petang biasanya bunga lidah jin ini akan mekar dan dia akan mengeluarkan bau khas yang menyenangkan. Ia cukup sesuai untuk dijadikan terapi selepas seharian bekerja, dan pada masa yang sama dia boleh kurangkan tekanan. Oke, itu adalah kelebihan pokok lidah jin. Tapi baru-baru ini Public Health Malaysia punya Facebook dia ada kasih keluar satu artikel di mana pokok ini sebenarnya tidak menapis udara. Oke, dia tidak bertindak macam kowe. Oke, sebab itu dia viral, orang ingat dia boleh tapis udara. Tapi sebenarnya tidak. Oke, pada tahun 1989 NASA ada menjalankan satu kajian yang populer. Oke, saya baca artikel yang Public Health Malaysia keluarkan ya. Pada tahun 1989 NASA ada menjalankan satu kajian yang populer untuk menguji kesan tumbuhan kepada kualiti udara di dalam rumah. Pada ketika itu, pokok bulu palm, keladi Chinese evergreen, dan pokok lidah jin dibawa ke angkasa dan telah terbukti dalam ruang yang sempit dan pengudaraan yang terbatas, tumbuhan tersebut mampu memperbaiki kualiti udara. Namun, adakah ini bermakna tumbuhan ini boleh bertindak sebagai penapis udara? Jawaban dia tidak. Jadi, penemuan kajian tersebut untuk mengekalkan kualiti udara yang baik dalam satu bilik yang luas atau bilik tidur kamu memerlukan lebih daripada 1000 jenis tumbuhan. Kalau kamu mau pelihara sekadar 4-5, ya cukup sekadar dijadikan hiasan. Oke guys, jadi adakah tumbuhan ini menapis udara? Tidak. Janganlah kamu terburu-buru pergi kedai di luar sana sanggup beli pokok snake plant nih, sanggup beli snake plant nih sampai harga 200 ringgit, 300 ringgit, 400 ringgit. Sangatlah tidak bervalue untuk masa ini. Pokok-pokok ini banyak orang tanam di depan-depan rumah orang, jadi daripada kamu beli, bagus kamu pergi minta saja orang. Siap-siap orang pagi juga tuh. Ini sekadar pendapat saya. Oke, dari hati yang ikhlas. Kalau kamu masih mau beli pokok yang harganya sampai 200-300 ringgit, bagus janganlah. Kamu cari yang lebih murah sedikit, kamu beli banyak-banyak, tanamlah dalam bilik kamu supaya udara dalam bilik kamu kekal segar. Tapi ingat, kamu kena tanam banyak-banyak baru segar. Kalau kamu mau segar secara modern, belilah kowe, kuko, dan penapis udara. Oke, di luar sana ada yang boleh buat installment lagi. Baru-baru ini juga Pusat Racun Negara juga kasih keluar satu artikel di mana kok lidah jin ini beracun. Jom kita baca artikel yang dikeluarkan oleh Pusat Racun Negara. Pokok lidah jin atau nama saintifiknya Sansevieria, susah disebut benda tuh. Diketahui bahwa tumbuhan ini mempunyai bahan aktif saponin, di mana jika termakan dalam kuantiti yang banyak akan menyebabkan gejala-gejala ringan pada manusia seperti muntah, cerit, dan ruam. Namun ia mungkin juga menyebabkan gejala yang lebih teruk kepada hewan peliharaan, contohnya kucing dan anjing, antaranya pengeluaran air liur yang berlebihan, kurang selera makan, lesu, dan muntah-muntah. Oleh itu, dalam kegairahan menanam pokok tular ini di rumah Anda, pastikan Anda berwaspada. Tidak tahu lah adakah orang di luar sana yang makan dengan sengaja benda ini. Kalau kamu makan terlalu banyak, kamu akan dapat cerit beri, ruam, muntah. Kalau macam kita ini sudah dewasa kan, kita boleh berpikiran waras. Kalau macam anak-anak, ada anak-anak kecil di luar sana, kena pantaulah sebab benda ini boleh mendatangkan
kemudaratan. Kita tidak tahu apa kesan yang lebih teruk disebabkan oleh saponin yang ada di dalam tumbuhan itu. Oke, jadi guys, saya rasa itu sajalah perkongsian untuk kali ini, vlog saya untuk kali ini. Saya harap kamu enjoy. Saya akan tinggalkan link di ruangan description di bawah untuk rujukan kamu. Oke. Saya rasa itu sajalah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.